Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 Grup Balarah dan Ketikan. Antara ahli kumpulan kami adalah Nur Asila binti Slamet, Nur Ain Nabila Safirah binti Muhammad Hanafiah, Hana binti Zulkifli, Siti Nakiyah binti Rosli, Siti Sarah binti Kamaluddin, Nurul Aini binti Harun, Siti Nur Fatihah binti Abdul Rahim, Wan Umar Faruq bin Muhammad Tamizi, Muhammad Salahuddin bin Muhammad Ayub dan Muhammad Akil. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan kepada pembentang pertama kami, Salahuddin. Al-farqu bainal khalq wal ja'al. Perbezaan antara penciptaan dan pembuatan. Al-khalqu atau penciptaan bermaksud ijadu syai'un ma'dum min syai'in mawjud. Mencipta sesuatu yang tidak wujud daripada benda yang sedia ada. Contohnya, khalaqakum min tin, menciptakan kamu dari tanah. Surah Al-An'am ayat kedua. Hadha khalqullahi fa'aruni madha khalaqal ladhina min duni. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Surah Luqman ayat ke-11. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat ke-4. Al-ja'alu, menjadikan atau pembuatan bermaksud. Huwa khalqun liwazifatil asya', penciptaan kepada fungsi benda. Contohnya, ja'ala lakumul arda firasya, menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Surah Al-Baqarah ayat ke-22. Ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nura, menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Surah Yunus ayat ke-5. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Surah Nuh ayat ke-19. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athatan wa mata'an ila hin. Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan itu tempat tinggal. Dan ia menjadikan bagi kamu dari kulit binatang-binatang ternak kemah-kemah untuk tempat bertuduh, yang kamu mendapatinya ringan, boleh dibawa ke mana-mana semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti. Dan ia juga menjadikan bagi kamu dari berjenis-jenis bulu binatang ternak berbagai barang perkakas rumah dan perhiasan untuk kamu menggunakannya hingga ke suatu masa. Surah An-Nahl ayat ke-80. Fakalimatu ja'al ta'ni khalqan, walakin khalq liwazaifil makhluqat, wa hina idin kulla syai' khalqahu likay yakuna wazifatal makhluqi akhar hadzal ja'al. Perkataan membuat bermaksud mencipta, tetapi mencipta adalah untuk fungsi makhluk, dan kemudian segala yang diciptanya untuk menjadi pekerjaan bagi makhluk lain dibuat. Seterusnya, al-farqu baina khasyah wal khauf. Perbezaan antara perasaan takut khasyah dan perasaan takut khauf. Yang pertama, perasaan takut khasyah. Al-khasyah aslaha tama'ninah fil qalb tab'athu ala tawakki fiha naw'un minal itmi'nani an tattaki al-wuku' fi khata'. Yang bermaksud, ketakutan berasal daripada ketenangan di dalam hati yang menimbulkan jagaan. Ada jenis daripada ketenangan untuk mengelak daripada melakukan kesilapan. Al-khasyah fiha naw'un min itmi'nan.
ketakutan adalah jenis daripada ketenangan. Huwa yakhsha an yakuna hadha syai' ma'a itmi'nani qalbihi, iaitu takut adanya perkara ini bersama dengan jaminan ataupun ketenangan hatinya. Seterusnya, perasaan takut al-khawf. Wal khawfu faza'un fil qalbi takhifu lahu al-a'dha'u wa lidzalika summiya khawfan li'annahu takhifu lahu al-a'dha'u. Dan ketakutan ialah ketakutan di dalam hati yang menyebabkan anggota takut, dan kerana itulah ia dinamakan takut kerana anggota takut kepadanya. Wal khawfu fihi naw'un min itraful qalb fasa'ul qalbi wa lidzalika hadzal kalam naqlan min ahadin nusus. Ketakutan adalah sejenis gangguan hati, panik hati, dan itulah sebabnya ucapan ini dipetik daripada salah satu teks. Tukhaffaf lahu al-arda'u ya'ni jismal insani qad yartajif qad yukhfi litaharruki lil harabi wa min huna summiya khawfan lil khiffatil allati yu'addi ilai. Anggota badan menjadi lebih ringan baginya, bermakna tubuh manusia mungkin menggigil, mungkin perlahan untuk bergerak, dan dari ia dinamakan kerana takut akan cahaya yang membawa kepadanya. لماذا استخدمت كلمة إبليس مع آدم ولم تستخدم كلمة شيطان؟ Kenapa menggunakan perkataan Iblis bersama Adam dan tidak menggunakan perkataan syaitan? Contohnya, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat ke-34. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk rupa kamu, lalu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis yang tidak termasuk orang-orang yang sujud. Surah Al-A'raf ayat ke-11. Iblis huwa abu syayatin kama inna Adam abul bashar. Iblis adalah bapa syaitan, sama seperti Adam pula adalah bapa manusia. Wabidayatus sira'i kana baina abul bashar wa abu syayatin. Permulaan konflik ini adalah antara bapa manusia Adam dan bapa syaitan Iblis. Wasyaitan yatluqu ala kulli man kana kafiran minal jin ayu ala al-fardi kafir minal jin. Manakala syaitan itu pula adalah gelaran bagi tiap-tiap jin yang kafir, iaitu yang kafir dari jin. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Syukran.